Kita pun pesan, awak nak nikah lagi tak lepas saya meninggal? Agak-agak dia jawab apa? Orang lelaki, kalau isteri meninggal nikah lagi tak? Ui, takut jawab. Mungkin pertabi kot Persatuan Takut Bini. Saya bila cakap pasal mati kan, saya cakap, bang, kalau saya meninggal dulu, kalau awak nak nikah lagi, subhanallah silakan, tapi cari isteri yang begini-begini. Saya nak ibu kepada anak saya begini-begini. Awak boleh tak? Subhanallah. Sebab apa? Cinta kita dengan suami ini bukannya kita ikat dunia dan akhirat, dan kita mencintai suami kita pun kerana Allah, dan cinta kita ini untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah terima cinta kita ini kerana Allah, Allahu akbar, maka cinta kita akan kekal sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada isteri dia pesan macam ni, kalau awak nikah lagi saya jadi langsui, saya cekik awak. Takkan nak jadi hantu kot. Kita nak roh yang baik boleh tembus ke langit bersama dengan roh orang-orang yang soleh. Subhanallah, Allahu akbar. Maka mudah-mudahan dapat dari segi manfaat untuk soalan yang pertama itu, bagaimana menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Asma Harun di atas kupasan yang cukup menarik. Untuk soalan pertama ya, ibu-ibu ayah-ayah, soalan pertama, kita ada soalan kedua yang terakhir. Soalan kedua ni dia sangat menarik. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, apa yang disebutkan tadi oleh Ustazah, kita nak jadi suami isteri romantis. Saya boleh simpulkan, kita nak jadi suami isteri yang romantis dalam segala kehidupan kita. Ya, sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suami yang romantis kepada isteri-isterinya. Jadi kedua hasanah yang kita boleh ambil, jadilah suami isteri romantis ketika bersama dengan isteri dan juga anak-anak. Baik, seterusnya untuk soalan yang kedua. Ya, soalan kedua berkaitan dengan pada masa kini. Pada masa kini ramai ibu-ibu, ayah-ayah yang mengambil guna metod cara didikan anak-anak menggunakan teori barat. Ya, macam-macam teori. Teori ni, teori tu, teori ni. Nampak teori ni kata okey, teori ni guna. Ramai. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan qudwah hasanah yang terbaik dalam mendidik anak-anak. Jadi bagaimana kita nak memberi kesedaran kepada ibu-ibu, ayah-ayah untuk mencari metod yang terbaik dalam mendidik anak-anak. Silakan Ustaz. Okey, subhanallah. Untuk soalan ini saya memang buat persiapan lebih sikit dan saya akan cuba cakap laju sikit. Tapi tiba-tiba perut macam lapar lah pula. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Soalan ni sangat menarik dan jarang ditanya kepada saya. Biasa orang tanya bab rumah tangga Rasulullah, bab Rasul sekian-sekian. Tapi bila soalan ni, bagaimana Rasul mendidik anak, jarang dibincangkan. Sebab banyak kisah tentang Rasulullah dengan para isteri saja. Lalu bila saya baca, saya merujuk di sana memang ada cerita-cerita Rasulullah tentang bab pendidikan anak-anak, Masya Allah. Tapi saya nak sambung sikit cerita pasal sikat rambut tadi tu ya. Bukan suami isteri saja sikat rambut. Antara kaedah metod yang sangat baik ibu bapa sikat rambut anak. Saya ada kisah seorang bapa ni, dia share dengan saya, dia kata, hubungan saya seorang ayah ini, saya sangat rapat dengan anak saya dan anak saya sangat rapat pada saya. Bagi saya sangat luar biasa bila seorang lelaki, seorang bapa, anak boleh rapat. Anak boleh cerita masalah, anak boleh tanya pendapat, nak beli barang rujuk ayah. Nak bercinta pun tanya ayah. Maksudnya sebab apa? Biasa anak dengan mak. Sebab mak biasa peluk, mak biasa cium pipi. Ayah pula kadang-kadang ada renggang sikit. Ayah orang lelaki gelilah sikit kalau nak gosok-gosok, macam pelik lah pula. Itu normal. Sebab Allah ciptakan lelaki itu dengan tegasnya, mungkin dengan kasarnya dan sebagainya. Tapi bapa ni cakap, tuan-tuan, terutamanya orang lelaki, dia kata daripada anak saya kecil, bab sikat rambut saya yang sikat. Dia kata sikat rambut benda paling mudah. Kalau nak tocang rambut payah, nak mandikan payah, pakai pamper pun payah. Dia ambil pad, sikat rambut je. Jadi masa dia sikat rambut anak, masa tu dia akan pesan beberapa perkara. Jaga solat,
Jaga pakaian. Bergaul tu elok-elok. Belajar elok-elok. Dia ulang yang sama je. Dia pun tak ada idea banyak pun. Tetapi rupanya itu sunnah Nabi menyingkati rambut ahli keluarga. Rahmat Allah turun menghidupkan Rasulullah dalam situasi rumah tangga kita. Akan keluar penyakit-penyakit dalam rumah tangga kita. Mungkin gangguan jin ke sihir ke apa ke, wallahu alam. Apabila rahmat Allah turun, walaupun kita melakukan perkara remeh, tapi ia adalah sunnah Nabi SAW. Biasanya kalau yang pesan banyak, kita tahu mak boleh pesan 20 perkara tu dalam tempoh berapa minit. Okey, mak nak pesan yang lepas ni ni. Dan ramai orang lelaki berat mulut untuk berpesan. Bila sampai anak salam, dengar apa yang mak cakap tadi. Memang mudah. Tetapi saya nak minta, wahai para bapa sekalian, contohilah Rasulullah. Rasulullah suka berpesan-pesan kepada kebaikan. Sebut 2-3 perkara walaupun benda yang sama. Semayang jaga. Anak lelaki pun belum pergi sekolah, walaupun dia dah sikat, mai sini ambil sikat. Kesan dia sangat luar biasa, berdebar-debar anak tu. Ayah ni dah tak lama ke macam mana ni? Tiba-tiba tak pernah dibuat sikat. Anak perempuan pun, mai sini ayah nak sikat sikit. Ayah pun berdebar tu sebab tak pernah buat. Tak pernah buat sentuhan. Allahu Akbar, subhanallah. Disikat sambil tu pesan, jaga solat ya. Solat kena jaga ya. Lepas kita meninggal, anak-anak akan tergiang-giang. Ayah pesan jaga solat. Tapi ramai mana ayah memang berat mulut nak sebut, sangat rugi. Sebab bila kita, anak kita ingat apa yang kita pesan, insya-Allah anak takkan lupa untuk sedekah Al-Fatihah pada kita. Anak takkan lupa untuk mendoakan kita. Sebab dia ada kenangan yang istiqamah. Istiqamah kita pesan pada anak, walaupun hari-hari pesan yang sama je, jaga semayang. Bukan tak tahu. Hari-hari ulang benda yang sama, jaga semayang ya. Sebab apabila anak jaga semayang, solat itu akan menjaga anak kita. Tapi kalau kita mati mewariskan harta, anak akan jaga harta tersebut. Ia jadi beban, kadang-kadang ia menjauhkan daripada Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi perkara yang pertama, bila saya tengok sifat Rasulullah SAW kepada anak-anak Rasulullah dan kepada Sayyidatina Aisyah ketika dia kanak-kanak, Rasulullah tidak halang mereka untuk bermain. Bahkan Sayyidatina Aisyah pernah berkata, ketika aku masih kecil kan, masa umur 9 tahun kan, masih kanak-kanak, aku suka bermain dengan anak-anak. Ataupun ada mainan Aisyah lah, bermain dengan kawan-kawan. Teman sepermainanku. Dan apabila Rasulullah masuk dalam rumah, kawan-kawanku menyorok. Sembunyi sebab malu pada Rasulullah. Kemudian apa yang Rasulullah buat, ketika itu mereka bersembunyi dan mainan pun disembunyikan. Bayangkan situasi itu macam kelakar kan? Macam comel je. Kemudian apa yang berlaku, Rasulullah ambil mainan, Rasulullah panggil kawan-kawan, lalu aku menyambungkan permainan yang terhenti tadi. Rasulullah meraihkan fitrah naluri anak-anak nak bermain. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik pernah bercerita, aku menyantuni Rasulullah. Kemudian aku melihat Rasulullah masuk dalam rumah dan aku menyangkakan Rasulullah akan istirahat. Kemudian aku pergi ke tempat kanak-kanak bermain. Tiba-tiba Rasulullah datang duduk dan Rasulullah suruh aku membuat sesuatu. Dan bila aku datang semula, Rasulullah masih berada di situ sedang bermain dengan kanak-kanak. Allahu Akbar. Saya nak sebutkan perkara ini sangat penting ibu-ibu sekalian. Hari ini ramai ibu bapa memaksa anak menjadi dewasa dengan cepat. Masih kecil lagi dah paksa anak ni buat sesuatu ibadah yang berat. Baru 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Paksa anak ni puasa. Lepas tu dia bangga bila ni cucu saya ni cukup ni 30 hari ni. Budak tu baru darjah 1. Budak tu baru darjah 8. Darjah 8 pula. Baru 8 tahun. Akhirnya budak ni tak mampu sangat dan tak faham betul lagi falsafah puasa. Akhirnya dia masuk tandas, dia minum air. Sebab wan dia janji kalau puasa penuh setiap hari RM10. Kalau sebulan dapat RM300. Dia nampak duit tu, tak faham lagi falsafah puasa. Tapi kerana dia nak kejar duit tu, sebab wan ni nak berbangga dengan kawan sebaya dia, cucu saya ni sebulan dah puasa penuh. Akhirnya anak ini berpotensi untuk menipu. Sedangkan Islam beratkan apa? Bab solat. Itu pun bermula umur 7 tahun. Tapi ramai mana ibu bapa hari ni dah beratkan qiyamul-lail, dah kejut tahajud. Umur 7 tahun dah. Bukan kata tak boleh, tetapi jangan buat dalam bentuk paksaan. Kalau anak itu nak, maka silakan. Saya nak share satu kisah
yang sangat baik dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Seorang ulama besar. Dia adalah ulama besar, saya lupa nama dia. Seorang wali Allah dan ulama besar. Dia cerita dia dibesarkan oleh bapa saudaranya, Masya Allah. Bapa saudaranya juga seorang ulama besar. Bila waktu malam, dia terkejut tengah malam. Dalam tengah-tengah malam, dia melihat bapa saudaranya sedang solat tahajud, sedang buat ibadah. Dia ketika itu umur dan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun macam itulah. Lalu dia tanya bapa saudaranya, apa yang kamu buat dan apa yang patut aku buat bila aku terkejut tengah malam? Bapa saudara ni tak paksa, okey bangun tahajud. Bangun baca Quran, bangun sekian. Tak. Dia kata kamu tidur balik dan sambil kamu zikir 3 zikir. Allahummai, Allahu syahidi, Allahu naziri. Maksudnya, Allah bersamaku, Allah menjadi saksiku, Allah menyaksikanku, Allah melihatku. Tak ingat bahasa Arab, bahasa Melayu je. Allah melihatku, Allah bersamaku, Allah saksiku. Dia ajar tu je pada anak. Kemudian dia membesar, sampai peringkat dia dah remaja. Lalu bapa saudara dia tanya soalan apa? Apa perasaanmu dengan zikir tersebut? Lalu dia jawab apa? Wahai bapa saudaraku, tidak ada suatu hari yang berlalu melainkan aku merasakan Allah sentiasa bersama denganku dan Allah sentiasa melihatku dan Allah menjadi saksiku. Di saat tidak ada sesiapa bersamaku, aku tetap merasakan Allah bersama denganku. Di saat tidak ada yang menghargai dan melihat apa yang aku lakukan, aku sedar bahawasanya Allah melihat setiap perlakuanku, setiap kebaikan yang aku lakukan. Dan ketika aku difitnah contohnya, Allah lah sebaik-baik saksi, maka Allah akan membersihkanku. Ini satu pasang akidah yang sangat hebat ibu-ibu sekalian. Antara kesilapan ibu ayah hari ini menanam perasaan takut malu pada manusia. Kita cakap pada cucu kita, malu orang tengok. Malu muka mak dapat anak macam ni. Macam mana nak ngadap orang? Ni minum berdiri malu ni. Anak ustazah ni. Akhirnya anak ni bila besar ditanam malu pada orang, dia pergi ke luar negara di satu tempat yang tak ada orang kenal, lalu dia buka hijab. Lalu dia bergaul bebas. Kita tanam kepada dia takut pada orang, malu pada orang. Tetapi cuba tanam pada anak kecil ini perkataan malu pada Allah, takut pada Allah. Anak saya pernah tanya saya soalan. Umi, Allah itu monster ke? Raksasa ke? Sebab apa cakap macam tu? Umi kata takut pada Allah. Budak-budak, dia tak faham lagi erti takut kepada Allah. Tapi dia tanya, okeylah. Saya kata takut kepada Allah membawa erti kita makin rapat dengan Allah. Takut pada makhluk membawa erti kita menjauhi makhluk. Takut pada rimau, larilah. Takut pada hantu, buka lampu. Rasa macam ada hantu kan, buka lampu tiba-tiba rasa tak ada hantu. Takut kepada Allah membawa masuk makin dekat dengan Allah. Jadi Umi kenapa pula buat ni? Sebab takut pada Allah. Ya, bila kamu tak buat ni, kamu akan makin dekat dengan Allah. Allah suka bila tinggalkan larangan Allah. Sebab itu kita guna perkataan takut kepada Allah. Dulu saya tak nampak sangat kesan awal-awal bila minta anak saya zikir. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Tapi dia susah sikit nak sebut Allah menyaksikanku. Jadi dia amalkan 2 saja. Daripada umur dah pandai bercakap, kita suruh dia baca zikir tu. Kalau yang perempuan dia buat lagu. Anak saya 7 orang ya. Jadi dia orang dah pandai sesama dia orang buat pertandingan kadang-kadang. Allah bersamaku yang perempuan buat mendayu. Yang lelaki Allah bersamaku, Allah melihatku. Macam tu. Kita nampak budak-budak kita buat dalam keadaan gembira. Tapi kadang-kadang bila kita berbual dengan dia, saya tanya yang darjah 1, Imran, kalau Umi meninggal macam mana? Umi janganlah bimbang. Allah kan bersama dengan Imran. Dia jawab macam tu. Saya kata, ya Allah, Umi lah jangan bimbang. Allah kan ada, Allah kan jaga Imran. Saya kata, Masya Allah, yang kita nampak dia sebut main-main tu, bila on the way nak pergi sekolah, saya akan minta dia orang ulang. Allah bersamaku, Allah melihatku. Allah bersamaku, Allah melihatku. Bila dia tanam pasal akidah Allah sentiasa melihat dia, dia di sekolah, dia nak buat sesuatu yang tak elok, dia tak mampu nak buat. Sebab apa? Dia tahu Allah sentiasa melihat dia. Allah berada di mana-mana. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Sebab itu hari ini kalau kita belajar bab metod mendidik anak, kita belajarlah kaedah mana, hebat mana pun ada ni.
Akhirnya kita kena kembali kepada metod pendidikan, cara Rasulullah, cara orang-orang soleh. Di sana ada penyelesaian kepada semua masalah. Sebab apa? Kita tak mampu mengawasi anak kita 24 jam. Anak duduk dekat universiti bila dah remaja, 3 bulan sekali jumpa, 2 bulan sekali jumpa. Siapa yang jaga anak kita? Allah ya Hafiz ya Muhaimin yang maha menjaga. Dan bila kita serahkan anak kita dalam jagaan Allah, Allah akan menjaga anak kita. Bila anak kita nak buat maksiat, Allah campak rasa berdosa, rasa takut. Allah akan gagalkan perancangan dia untuk buat maksiat. Tapi hari ini telefon kadang-kadang mengurangkan tawakal kita kepada Allah. Apa maksud saya? Dulu-dulu, ibu-ibu dulu tak ada telefon, tak boleh nak berhubung dengan anak. Tak boleh berhubung. Akhirnya ibu ni sangat kuat berdoa pada Allah. Ya Allah, anakku, ya Allah, macam manalah dia, tolong jaga, ya Allah. Berdoa selalu, risau berdoa. Hari ini risau mesej je, macam mana dah makan? Dah. Macam mana belajar, okey? Okey. Macam mana sehat tak? Sehat. Tanya dapat jawapan lega. Jadi kurang berdoa kepada Allah. Sebab terlalu mudah. Kadang perhubungan yang direct kita ni mengurangkan perantaraan kita dengan Allah. Sebab kita terlalu direct. Bukan kata tak boleh, boleh tanya khabar anak. Tetapi jangan sampai mengurangkan doa kita, mengurangkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, subhanallah, Masya Allah. Jadi itu perkara pertama. Nak sebut tadi tu bab bermain tu. Jangan terlalu memberatkan anak kita nak cepat dewasa. Sian budak tu. Baru umur 6 tahun nak suruh hafal semua macam-macam doa. Anak saya dah 20 doa dah. Ustazah, anak saya 5 tahun ni dah hafal 20 hadis. Puan dah hafal berapa hadis? Saya tak ada, Ustazah. Saya tak hafal satu pun. Jadi, saya bimbang ibu-ibu sekalian mendidik anak bukan untuk mencintai hadis tapi berbangga-bangga anak hafal hadis. Lalu bukan jadi kelebihan kepada ibu tu, tetapi ibu ini diuji dengan perasaan riak, takabur, ujub. Memang bagus anak hafal hadis sekecil itu, memang bagus. Tapi jangan menyekat fitrahnya nak bermain. Bahkan Rasulullah biarkan kanak-kanak bermain, dia nak main-main lah. Tapi bermain yang mengikut syariat lah. Masya Allah, subhanallah. Ibu bapa kena main sama-sama. Main sama-sama duduk. Bukannya guna telefon, pergi main. Bahkan yang paling pelik, ibu bapa bagi telefon untuk anak bermain. Akhirnya, anak itu sangat lemah bercakap. Otak dia tak kreatif. Kalau orang tengok, wallahualam ibu bapa sekalian, benda ni yang banyak merosakkan rumah tangga anak-anak kita. Alhamdulillah, bukan saya kata nak puji diri sendiri ke apa, tapi saya nak kongsikan sikitlah. Bagaimana nak membuatkan anak tak ketagih telefon. Saya telefon memang ada, selalu guna. Mana boleh tak guna. Tapi telefon tak ada password, tak ada apa. Sebab nak kejujuran suami isteri, kami setuju tak ada password, tak ada apa. Tapi duduk letak macam tu je, tapi anak tak pernah ambil untuk main game. Anak tak pernah ambil untuk YouTube. Memang letak macam tu je. Tapi mengajarkan diri letak telefon dan kita tak pegang telefon depan anak. Sedaya upaya. Kalau kita marah anak pegang telefon, tapi kita pegang telefon, kita sebenarnya sedang menunjukkan satu contoh yang sangat buruk pada anak. Sangat buruk. Dia marah tapi dia buat, itu sangat buruk. Dia suruh minum duduk, dia minum berdiri, itu sangat buruk. Dia marah anak tinggikan suara tapi dia sedang tinggikan suara pada anak. Jangan tinggi suara. Dia tak sedar dia sedang tinggikan suara pada anak. Anak pun pelik. Oh, jadi mak baru boleh tinggi suara. Sekarang kecil tak boleh tinggi lagi. Akhirnya esok dia ulang balik akhlak kita. Na'udzubillah min zalik. Bagaimana ya perlu disiplinnya ibu bapa sekalian. Kalau benda penting pun masuk bilik, bala-bala mesej, lepas tu tinggalkan. Kita soalannya tak heran pun dengan telefon. Akhirnya mereka pun tak heran pun dengan telefon. Na'udzubillah min zalik. Kita cakap anak ketagih gadget, tapi sebenarnya ibu bapa tu dulu ketagih gadget. Dan kita akan tengok anak kita tanpa gadget dia jadi sangat kreatif. Satu lagi TV. Kalau siapa yang rasa sanggup nak buat sesuatu yang terbaik, Astro buang, Enjoy pun tak ada. TV ada, rumah saya ada TV tu. Tapi TV je lah. Saluran tak ada. Tapi kadang-kadang buka internet, pilih siaran apa.
Tapi bila tutup TV satu hari, kejap dia ada projek dia sama-sama yang lelaki, sama perempuan, kejap ada buat aktiviti tu, kejap bawa kerah tangan ni, kejap umi lukisan ni. Sebab budak-budak sebenarnya Allah bagi otak yang sangat kreatif. Dia berkembang, dia nak buat macam perkara. Dia tak akan jadi bila tutup TV duduk diam. Kenapa tu? Tak tahu nak buat apa. Dia tak akan jadi duduk diam, tak. Dia mesti fikir nak buat apa, fikir nak buat apa. Tapi beberapa hari ni nak senang masak kat dapur, buka TV baru tak ganggu kita kat dapur. Buka TV baru tak ganggu kita nak tengok telefon. Anak tu melonggok depan TV. Otak tak berfungsi, tak guna. Sebab hanya menengok, melihat. Dan apa yang dia tengok akan dirakam dalam fikiran dia. Kartun yang dilihat pukul-pukul-pukul, dia jadi pemukul. Kartun yang dilihat marah-marah-marah, dia jadi pemarah. Kartun yang dia lihat melompat-lompat, itu yang melompat-lompat tak berhenti. Minta maaflah kalau terasa, saya pun terasa anak saya kuat melompat juga ya.